Wah, betul ke Harimau Malaya kini dikuasai oleh pemain import ataupun pemain naturalisasi? Sehinggakan negara jiran kita pun ada memperkatakan hal ini dan mengkritik Malaysia yang kononnya mengambil pendekatan menggunakan terlalu ramai tenaga naturalisasi. Hai semua, Assalamualaikum dan selamat kembali ke Cikgu Fik Channel. Bersama saya Cikgu Fik, Sembang Bola pada kali ini saya akan bercakap tentang perkembangan bola sepak Malaysia. Seminggu dua ini, berita sukan tempatan hangat memperkatakan persiapan bola sepak Harimau Malaya yang sedang dalam rangka persiapan menghadapi pusingan kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Berkenaan dengan hal itu juga, peminat sekarang sedia maklum bahawa skuad Harimau Malaya pada ketika ini diperkuatkan dengan campuran pemain berpengalaman, pemain muda dan juga pemain asing atau dikenali dengan nama naturalisasi. Wah, betul ke Harimau Malaya kini dikuasai oleh pemain import ataupun pemain naturalisasi? Sehinggakan negara jiran kita pun ada memperkatakan hal ini dan mengkritik Malaysia yang kononnya mengambil pendekatan menggunakan terlalu ramai tenaga naturalisasi. Baiklah, sedikit pencerahan berkenaan dengan hal ini. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mari kita berkenalan dengan beberapa istilah yang digunakan oleh Badan Induk Bola Sepak Dunia FIFA berkenaan undang-undang yang melayakkan seseorang pemain bola sepak bermain dengan pasukan kebangsaan sesebuah negara. Menurut statut FIFA, artikel 7 perolehan kewarganegaraan, ada 4 perkara utama yang perlu dipenuhi oleh seseorang pemain yang mahu mewakili pasukan kebangsaan. Yang pertama, mesti dilahirkan dalam kawasan bawah gabungan Persatuan Bola Sepak berkaitan. Yang kedua, ibu atau bapa kandung pemain itu dilahirkan di dalam kawasan di bawah gabungan Persatuan Bola Sepak negara berkenaan. Atau yang ketiga, nenek atau datuk pemain itu dilahirkan di bawah gabungan Persatuan Bola Sepak negara berkenaan. Atau yang keempat, pemain tersebut telah pun tinggal selama 5 tahun berturut-turut di kawasan di bawah gabungan Satuan Bola Sepak negara berkaitan selepas berumur 18 tahun. Daripada 4 perkara ini, bolehlah saya simpulkan bahawa pemain-pemain kebangsaan dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu anak jati, pemain kacukan ataupun yang ketiga, pemain naturalisasi. Jom kita ulas satu persatu berkenaan statut FIFA tadi. Berdasarkan peraturan yang saya sebutkan tadi, jelas bahawa perkara 1 menyebut bahawa seseorang pemain mesti dilahirkan di dalam negara berkenaan. Peraturan ini boleh dikatakan terpakai kepada majoriti pemain Malaysia sejak dulu lagi, iaitu lahir di dalam negara Malaysia. Perkara 1 ini kita boleh katakan sebagai anak jati. Selain itu, jangan lupa bahawa beberapa mat saleh yang ada dalam skuad kebangsaan hari ini sebenarnya lahir di dalam Malaysia. Antaranya ialah Junior Estel yang lahir di Kota Kinabalu, Sabah. Junior ialah pemain kacukan Malaysia dan Sweden. Selain Junior, beberapa tahun dahulu pernah ada penemuan pemain luar negara yang layak menyarung jersey Malaysia berdasarkan peraturan 1. Pemain itu ialah Shaun Maloney yang pernah bermain dengan Celtic, Wigan Athletic, Aston Villa dan Hull City di Liga Inggeris. Maloney merupakan pemain asal Scotland yang dilahirkan di Miri, Sarawak. Diberitakan pernah ada percubaan untuk memanggil Maloney pulang menyarung jersey Harimau Malaya, namun Maloney mahu memfokuskan kerjayaannya di Eropah dan menunggu panggilan daripada skuad kebangsaan Scotland. Dan yang paling terbaharu dan paling sensasi sudah semestinya ialah Dion Johan Coles yang baru sahaja diumumkan akan menyarung jersey Harimau Malaya. Dion Coles ialah pemain berdarah campuran Malaysia-Belgium. Dilahirkan di Kuching, Sarawak. Emak Dion Coles ialah warga Malaysia dan bapanya warga Belgium. Membesar di Belgium dan bermain dengan kelab utama Belgium, Club Brugge, sebelum berhijrah ke Liga Denmark dengan pasukan FC Midland. Kenapa penyertaan Coles dikatakan cukup sensasi?
Hal ini adalah kerana buat masa ini Kouls ialah satu-satunya pemain Malaysia yang bermain dalam Liga Juara-Juara Eropah dan mempunyai pengalaman luas di Eropah selain umurnya yang masih muda iaitu 24 tahun. Seterusnya, kita pergi kepada peraturan 2 iaitu ibu atau bapa kandung pemain dilahirkan di dalam kawasan di bawah gabungan Persatuan Bola Sepak Negara berkenaan. Berdasarkan peraturan yang kedua ini, dewasa ini kita memiliki ramai pemain luar negara yang memiliki kelayakan ini. Pemain ini kita panggil sebagai pemain kacukan ataupun pemain berdarah campuran atau pemain warisan atau half blood atau mixed blood. Banyak gelaran yang diberikan terhadap kategori ini. Antara pemain kacukan yang awal mendapat tempat di Malaysia ialah Brandon Gunn yang memiliki pertalian dari bapanya seorang warga Malaysia yang berkahwin dengan warga Australia. Walaupun Brandon Gunn dilahirkan di Australia, namun status asal bapanya membolehkan Brandon memilih untuk menyarung jersey Malaysia. Keistimewaan yang sama juga turut dimiliki oleh seorang lagi pemain kacukan Malaysia Australia iaitu Matthew Davis yang memiliki pertalian dari ibunya seorang warga Malaysia yang berkahwin dengan warga Australia. Untuk pengetahuan anda, Junior, Brandon dan Davis bukanlah golongan pemain kacukan pertama yang mewakili negara kita Malaysia. Suatu ketika dahulu, kita pernah ada Syed Adni Syed Hussein di posisi penjaga gol skuad kebangsaan. Penjaga gol tinggi lampai ini ialah pemain kacukan Malaysia England yang dilahirkan di Liverpool. Seterusnya kita ulas pula peraturan yang ketiga iaitu nenek atau datuk pemain dilahirkan di dalam kawasan di bawah gabungan Persatuan Bola Sepak Negara berkenaan. Di bawah peraturan ketiga ini, skuad kebangsaan Malaysia kini memiliki pertahanan kiri kelahiran England iaitu Lavia Corbin Ong. Corbin Ong memiliki pertalian yang sangat unik dan agak complicated untuk dibicarakan. Nenek Corbin ialah warga Malaysia, emak Corbin dilahirkan di luar negara dan bapa Corbin ialah seorang warga Barbados. Corbin dilahirkan di England. Kemudian ketika berumur setahun, Corbin sekeluarga telah berhijrah ke Kanada dan membesar di sana, di Kanada. Kesemua pertalian ini membolehkan Corbin Ong memiliki kelayakan untuk memilih sama ada mahu menyarung jersey Kanada, England, Barbados ataupun Malaysia. Corbin sebenarnya pernah dipanggil menyertai Kanada untuk satu perlawanan persahabatan menentang Scotland pada tahun 2017. Oleh kerana perlawanan itu hanya berstatus persahabatan, peluang Corbin untuk memilih jersey negara lain masih terbuka luas. Dan akhirnya pada tahun 2019, Corbin Ong memilih untuk menyarung jersey skuad kebangsaan Malaysia. Selain Corbin, di dalam skuad kebangsaan hari ini juga kita memiliki Samuel Somerville, penjaga gol kacukan Malaysia England, turut memiliki kelayakan memilih Malaysia di atas kapasiti neneknya seorang warga Malaysia. Sekarang kita ulas pula peraturan keempat, iaitu pemain tersebut telah pun tinggal selama 5 tahun berturut-turut di dalam kawasan di bawah gabungan Persatuan Bola Sepak Negara berkaitan selepas umur 18 tahun. Kat sini baru kita boleh jumpa istilah naturalisasi. Di bawah peraturan ini, pemain-pemain dalam kategori ini tiada kaitan persaudaraan langsung dengan negara Malaysia. Tetapi, penyertaan mereka ke dalam pasukan Malaysia adalah sah kerana mereka telah pun melepasi kelayakan tinggal di negara Malaysia selama 5 tahun berturut-turut. Dan proses ini bukanlah semudah mengambil pemain import untuk beraksi dalam Liga Malaysia. Mereka ini perlu melalui proses yang ketat, bukan hanya melalui FAM selaku Badan Induk Bola Sepak, tetapi juga perlu melalui proses perundangan dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Diorang ni kiranya ada maikat lah ya. Dan setakat ini, Malaysia sudah pun memiliki 3 orang pemain naturalisasi, iaitu yang pertama Mahamadou Soumaré, yang kedua Liridon Krasniki ataupun panggil Mak Don, dan yang ketiga Zulhelmi Di Paula. Yang ini orang panggil Zulhelmi, macam-macam. Kesimpulannya, bukan semua yang muka Mak Saleh dalam skuad kebangsaan ni pemain naturalisasi, bukan pemain import. Fahamkan dan bezakan istilah antara kacukan dan juga naturalisasi. Sekarang sudah jelas bukan?
Kesimpulannya, datanglah kalian dari mana pun, yang penting bila sudah menyarung jersey keramat Harimau Malaya, bermainlah kalian demi lencana di dada dan demi tanah tumpahnya darahku. Sekian dari Cikgu Fik Channel, sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Bye!